Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Syahrizam Awang dalam berita Pagi Sabah edisi Ahad 18 Julai 2021. Perkembangan semasa COVID-19, sebanyak 647 kes baru positif COVID-19 direkodkan di Sabah semalam dengan satu kematian di daerah Lahad Datu. Satu kluster baru turut dikenal pasti iaitu kluster Jambatan Liawan Keningau melibatkan jangkitan dalam komuniti. Ikuti data terkini kes jangkitan mengikut daerah serta kadar vaksinasi bagi Sabah. Berikutan peningkatan kes baru COVID-19, kerajaan negeri meminda prosedur operasi standard SOP sedia ada bagi aktiviti dan sambutan Hari Raya Aidiladha untuk membendung penularan dan peningkatan kes positif di seluruh negeri. Bagaimanapun, pindaan SOP itu bersifat sementara sehingga kes harian COVID-19 kembali stabil. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, rumah terbuka, jamuan, kunjung mengunjung dan ziarah tanah perkuburan sempena sambutan Aidiladha tidak dibenarkan. Bilangan jemaah di masjid dan surau untuk solat sunat Aidiladha, solat Jumaat dan solat 5 waktu dikurangkan kepada 1/3 kapasiti ruang. Manakala bilangan pengendali sembelihan binatang korban dikurangkan kepada 15 orang sahaja. Semua aktiviti perayaan Aidiladha di lokaliti Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, PKPD tidak dibenarkan. Dalam pada itu, Datuk Masidi berkata 196 kenderaan diarah berpatah balik daripada 42,297 kenderaan diperiksa di 120 sekatan jalan raya di seluruh negeri semalam. Penguatkuasaan SOP di perairan Sabah, satu tangkapan dibuat di bawah enakmen Pelabuhan dan Dermaga Sabah 2002. Turut dikeluarkan 34 kompaun melanggar SOP COVID-19 di seluruh negeri. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK memutuskan untuk menangguhkan semula pembukaan semua taman-taman awam di Bandaraya Kota Kinabalu berkuat kuasa serta-merta. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Norliza Awang Alip berkata, keputusan itu dibuat setelah mengambil kira kenaikan mendadak kes jangkitan COVID-19 di kawasan bandaraya yang merekodkan 312 kes baru positif semalam. Dalam kenyataan di Kota Kinabalu, Norliza berkata, kenaikan mendadak kes jangkitan pandemik terkini di kawasan bandaraya membimbangkan. Sehubungan itu, pembukaan taman awam di sekitar bandaraya ditangguhkan demi membendung penularan jangkitan COVID-19. Taman awam Tun Fuad Stephen dan Taman awam Ujana Rimba, Kota Kinabalu juga akan ditutup sehingga pemakluman lanjut. Selasa lepas, kedua-dua taman awam kendalian di BKK tersebut dibenarkan beroperasi dengan pematuhan SOP ketat. Lebih 20 program mobilisasi vaksin komuniti MOVAC akan dilaksana di negeri ini dengan menyasarkan penduduk kawasan luar bandar untuk pemberian vaksin COVID-19. Program outreach itu hasil kerjasama Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat dengan Kementerian Perpaduan Negara dan Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF Sabah. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Insinyur Syahelmi Yahya berkata, program berkenaan yang bermula 21 Jun lalu telah melaksanakan 7 program outreach di kawasan luar bandar. Setakat ini daripada 7 program yang dilaksanakan, ia membuktikan kejayaan yang begitu baik sekali. Dan ini menandakan bahawa kerjasama sukarelawan semua yang terlibat dalam usaha program imunisasi COVID kebangsaan di negeri Sabah menjalankan satu semangat berpasukan yang baik. Insinyur Syahelmi ditemui pemberita selepas meninjau program outreach MOVAC di Kampung Bongkut, Ranau. Beliau juga memaklumkan program outreach di negeri ini telah mencapai kira-kira 30,000 penerima vaksin setakat ini.
Beliau optimis program imunisasi COVID-19 kebangsaan negeri ini akan mencapai imuniti kelompok menjelang November atau sekitar awal Disember tahun ini berdasarkan kelancaran program outreach. Selain itu, Sabah akan menerima 1 juta dos vaksin yang akan sampai secara berperingkat setiap minggu dan akan ditambah lagi pada Ogos, September dan Oktober. Sempena program ini, Insinyur Syahelmi turut meninjau pusat pemberian vaksin di Dewan Masyarakat Ranau. Sementara itu, program Movek di Kampung Bongku Terenau disambut baik pemimpin dan masyarakat daerah berkenaan. Program itu bukan sahaja mempercepatkan vaksinasi penduduk luar bandar, malah inisiatif itu mengurangkan beban penduduk, khususnya kos pengangkutan ke pusat pemberian vaksin PPV. Mereka tidak perlu lagi datang ke Pekan, tetapi kita yang pergi ke sana. Jabatan Kesihatan dan juga yang berkaitan pergi ke kampung tersebut dan kita kumpulkan, pusatkan mereka untuk datang ke sana untuk mendapat vaksin. Sangat baik sama program yang untuk kampung-kampung ini kan, sangat membantu sama penduduk kampung supaya senanglah, tidak payah pergi Pekan. Kensan ada kayom, agaknya kunsikan tu kendung ada benar nak karikatur setiap menak dan untuk nanti. 你们我们一定要来这边打 vaccine， 就是为国家出一份力。然后很感谢范来呢这些为我们所付出的一切，所以我们一定要打 vaccine 来战胜这个病毒。谢谢大家。Okey, bagi saya ini vaksin ini baik juga lah untuk menjaga penularan COVID ini. Harapan saya kepada masyarakat, datanglah beramai-ramai untuk mendapat suntikan vaksin ini supaya kita dapat mencegah penularan COVID-19. Dalam program Movex, ramai 480 penduduk Kampung Bongkud menerima vaksin lengkap dos pertama dan kedua. Kira-kira RM3 juta telah dibelanjakan kerajaan untuk projek pembangunan infrastruktur di kawasan Dun Apas bagi tempoh suku tahun pertama tahun ini. Projek pembangunan tersebut melibatkan pembinaan dan baik pulih jambatan kampung, rumah, naik taraf jalan raya, lampu jalan, masjid dan surau serta bekalan air di kawasan luar bandar. Menurut Pembantu Menteri Kewangan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, agenda pembangunan Dun Apas akan diteruskan demi keselesaan dan kesejahteraan rakyat sekaligus memastikan tiada kawasan tercicir daripada arus pembangunan. Jelas beliau, pihaknya juga telah membuat permohonan kepada Kerajaan Persekutuan, khususnya Kementerian Pembangunan Luar Bandar bagi projek baik pulih rumah daif selain membina rumah baharu di kawasan berkenaan. Sejak dari Januari sehinggalah suku tahun ini kita telah membelanjakan lebih kurang 3 juta ringgit Malaysia untuk pembangunan di kawasan Dun Apas. Khususnya tumpuan kita ialah membaik pulih dan juga membina infrastruktur asas. Datuk Nizam yang juga Adun Apas berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan bakul makanan kepada penduduk PPR Taman Sri Apas Tawau. Sebanyak 2,500 bakul makanan telah diagihkan kepada penduduk B40 di 7 pusat daerah mengundi dan 2 PPR di kawasan Dun Apas. Bantuan berkenaan bagi meringankan beban penduduk berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 akibat penularan pandemik COVID-19. Terdahulu, Datuk Nizam turut menyampaikan komputer riba kepada pusat penerimaan vaksin di Klinik Kesihatan Kabota Tawau. Ibu bapa disaran mendidik anak-anak menguasai bahasa ibunda sejak kecil sebelum mempelajari bahasa lain. Penguasaan bahasa ibunda penting agar anak-anak mengetahui asal-usul mereka sekaligus memelihara identiti daripada hilang di telan zaman. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim, bahasa ibunda juga berperanan penting dalam kehidupan masyarakat. Ini kerana ia berupaya membentuk anak-anak yang mampu menyesuaikan diri dalam kalangan masyarakat yang berinteraksi menggunakan bahasa ibunda. Beliau yang juga Adun Tamparuli menyatakan demikian ketika menyambut rombongan Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA Daerah Kota Marudu di Tadika Ceria Kadazan Dusun Tiong Monggis, Tamparuli.
Datuk Jahid turut menyarankan tenaga pengajar juga mewujudkan suasana pembelajaran lebih seronok untuk menarik minat pelajar mendalami bahasa ibunda. Sementara itu, Setiausaha KDCA Daerah Kota Marudu Junid Gunsalam berkata, lawatan sambil belajar ini bertujuan mengetahui pelaksanaan, pengajaran dan pembelajaran kelas bahasa Kadazan Dusun di Tadika Ceria Tiong Monggis mengikut modul dan sukatan pelajaran yang ditetapkan. Kempen derma darah Persatuan Thalassemia Sabah mendapat sambutan menggalakkan apabila berjaya mengumpul 76 pain darah pada hari pertama kempen semalam yang berlangsung di Center Point, Kota Kinabalu. Presiden Persatuan Thalassemia Sabah, Francis Muji, menyatakan kejayaan itu hasil kesedaran tinggi masyarakat akan pentingnya menderma darah. Ketika ditemui RTM dalam program berkenaan, Francis berkata kesedaran orang ramai untuk tampil menderma darah dapat membantu pihaknya memastikan bekalan darah di unit tabung darah hospital sekitar Kota Kinabalu mampu bertahan meskipun dalam tempoh pandemik COVID-19. Kita cuba menimbulkan kesedaran kepada orang ramai supaya kita dapat mendermakan darah. Mungkin kita tidak ada punya harta atau uang yang boleh kita salurkan sebagai membantu, tetapi kita ada darah yang kita boleh dermakan dan ketahui bahawa darah ini dapat menyelamatkan nyawa. Sementara itu, penderma darah yang ditemui mengalu-alukan masyarakat setempat untuk tampil menderma darah demi membantu mereka yang memerlukan. Ini kali dapat sudahlah, syukurlah ya. Saya pun memang sukalah menderma ni untuk kebaikan juga yang tabung hospital lah macam itulah. Ya, untuk kita membantu orang yang memerlukan darah kan. Saya pun banyak-banyak terima kasih karena anjuran ini juga. Mau dekat lebih 20 lah. Ya. Ya, banyak kali sudah saya buat menderma darah. Kempen derma darah selama 2 hari bermula 11 pagi hingga 5 petang akan berakhir hari ini. Ia melibatkan 30 petugas terdiri ahli Persatuan Thalassemia Sabah, unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth II Kota Kinabalu, St. John Ambulance dan sukarelawan. Kempen turut dijayakan bersama unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM Kota Kinabalu, UPPM Api-Api, UPPM Tanjung Aru, UPPM Luyang dan UPPM Likas. Sekian berita pagi Sabah bersama menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Lindung diri, lindung semua. Saya Muhammad Syariza Mawang. Salam hormat.